Hai, Assalamualaikum. Tahun ni saya dah cuba Samsung Galaxy Z Fold 5. Saya juga dah cuba Honor Magic VS, Vivo X Fold 2, Oppo Find N2 dan juga Xiaomi Mix Fold. Dan lepas saya dah gunakan semua peranti tersebut, saya boleh katakan hari ini secara definitif bahawa peranti skrin boleh lipat terbaik yang saya gunakan tahun 2003 sebenarnya bukan tadi tetapi Oppo Find N3. Kenapa saya katakan begitu? Apakah sebabnya? Tonton video ini daripada awal hingga akhir. Tapi macam biasa, sebelum kita mulakan ulasan spesifikasi penuh untuk Oppo Find N3 di skrin anda sekarang. Baiklah, kita mulakan dulu dengan skrin. Pasal skrin boleh lipat dan ini adalah skrin boleh lipat yang paling best. Best kenapa? Well, 6.3 inci dekat luar ini, 120Hz, LTPO, ada Dolby Vision dan ada sokongan stylus. Ya, sokongan stylus di luar dan di dalam. Tetapi itu bukan big deal pasal itu pun ada juga pada peranti lain ni kan. Tapi yang membuatkan ia unik pada peranti ini ialah nisbah dia. Anda boleh lihat nisbahnya hampir konsisten dengan sebuah peranti yang candy bar biasa. Sepanjang saya gunakan Find N3 ni, saya boleh kira jumlah saya perlu buka kat dalam. Mungkin masa nak tengok YouTube ke, nak tengok Netflix ke, atau mungkin nak check email. Tapi 99% masa saya habiskan dekat skrin luar. Macam itulah dia punya convenientnya skrin kat luar ni berbanding dengan peranti lain. Kemudian bila kita buka kat dalam pula, ini adalah peranti dengan kesan lipatan yang paling tidak ketara pernah saya lihat setakat ini. Selalunya lepas 2 minggu baru nampak line, tapi ni lepas dah guna 3 minggu, garisan yang ada pada Find N3 ni masih lagi tidak begitu ketara nak bandingkan dengan pesaing mereka yang saya gunakan dalam tempoh masa yang sama. Jadi sampai punya tak ketara tu, kali pertama saya gunakan Find N3 dekat office tempoh hari, saya hampir terlipat arah yang salah pasal tak nampak garisan kan. Tak boleh lipat macam tu. Pasal almost seamless, tak nampak langsung. Dan macam skrin dekat luar tadi, LTPO 120Hz dengan Dolby Vision dan dengan Dolby Vision kat sini, nisbah dengan skrin dia mencapai keterangan 2600 nits ialah skrin yang juga paling terang pernah saya gunakan pada peranti skrin boleh lipat. Seterusnya macam mana pula dengan penggunaan? Dia punya prestasi. Well, dengan Snapdragon 8 Gen 2, 16GB RAM dan storage 512 tak ada isu langsung. Saya katakan 16GB tu dia punya base RAM. Ada lagi 12. So technically anda boleh naikkan RAM dia sampai 28GB. Jadi saya tak ada isu langsung sepanjang tempoh ulasan ni untuk lancarkan banyak aplikasi. Dan kalau anda tengok beberapa demo yang dipaparkan dekat social media, anda mungkin realise ini adalah aplikasi yang boleh lancarkan 3 game serentak. Ada orang buat Asphalt, Genshin dengan kod mobile. Saya cuba, tapi apa dia orang tak cakap ialah memang boleh launch 3 aplikasi sekali, tapi hanya satu je boleh bergerak. Having said that, berapa banyak peranti dekat luar sana anda tahu boleh launch 3 aplikasi gaming yang saya cakap tadi secara serentak, dan bila saya app switching between aplikasi tadi guna sistem boundless screen, semuanya continue macam tu. Tak ada langsung refresh dan ianya adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Multitasking level dia hampir sama dengan sebuah desktop. Dan bila nak cakap pasal kemampuan, anda boleh lihat markah dekat skrin anda sekarang dan anda boleh lihat sebenarnya dia punya skor adalah setanding dengan peranti lain dengan Snapdragon 8 Gen 2. Mungkin tak paling tinggi tapi hakikatnya kita tahu untuk ujian ianya adalah sintetik. Dan saya boleh katakan sekali lagi dengan kombinasi spesifikasi yang power tadi, tak ada sela masa, tak ada lagging, tak ada refresh semua. Cukup bagus. Ini adalah yang paling smooth pernah saya gunakan pada mana-mana peranti skrin berlipat setakat ini. Tapi anda mungkin ingat review saya dengan Z Fold 5 tempoh hari, saya katakan apa yang tak ada pada peranti China ialah taskbar, dan Oppo kata kita akan buat taskbar, dan untuk pertama kalinya saya nampak taskbar pada sebuah peranti bukan Samsung. Saya cukup suka dengan taskbar ada Samsung pasal ia memudahkan multitasking, dan dengan Oppo punya komponen yang sama saya rasakan dah tak ada beza. Jadi kelebihan yang saya berikan kepada Z Fold 5 selama ini dari segi perisian dah ada pada peranti Oppo. Jadi itu saya katakan ini adalah the best foldable so far, bukan saja dari segi spesifikasi tapi juga dari segi penggunaan pasal ianya setanding. Benda pertama anda sedar kat belakang ni ialah bonggol kamera yang sangat besar. Yes, bonggol kamera besar kerana ini adalah sistem kamera yang paling besar pernah digunakan pada sebuah peranti skrin berlipat. 50, 48, 48, sudut lebar, atras sudut lebar dan juga telefoto. Telefoto boleh sampai 3 kali optical, boleh zoom sampai 120 kali secara digital, dan dengan sistem kamera yang seblat anda boleh expect gambar yang diambil adalah sangat cantik. Saya kata kalau saya cakap banyak kali pun tak guna, saya tunjuk saja dekat skrin anda sekarang. Inilah gambar-gambar yang saya sempat ambil semasa saya pergi ke Singapura dan juga Hawaii. Anda tengok saja warna dia pop.
Gambar pada waktu malam juga, dia punya HDR cantik, tak ada isu di mana ada hingar dan ketara. Dan saya paling penting sekali bila guna kamera Oppo, saya sangat suka sistem di mana dipanggil sebagai expand. Ada beberapa sampel sekarang, jadi saya suka ambil gambar yang nampak cukup sinematik macam ini. Dan saya yakin kalau anda seorang peminat fotografi, anda nak juga peranti skrin berlipat, this is probably sistem kamera yang paling terbaik pernah digunakan juga pada peranti dalam kelas ini. Height batterinya sederhana saja dan ini mungkin orang kata the first chink in the armor di mana hanya 4800 mAh. Dalam penggunaan yang heavy usage, saya dapat 11 jam dengan 9 jam SOT. Kalau saya relax sikit, saya dah boleh dapat 16 jam sebelum saya perlu charge dan SOT kurang ke 7.5 jam. Dan walaupun kurang kat situ, ada pengecasan 67 watt membolehkan saya charge semula bateri ini dalam masa lebih kurang 45 minit saja, yang jauh lebih baik berbandingkan kebanyakan pesaing yang ada di pasaran. Dan seterusnya menjadikannya terbaik ialah audio. Biasanya peranti macam ni ada 2 speaker, pada Fine Entry ada 3 speaker. Hasilnya speaker yang bukan sahaja stereo, ada Dolby Atmos, tapi orang kata immersive. Kalau anda tengok video atau tengok filem misalnya, memang anda rasa macam anda berada dalam apa yang anda tonton. Saya tak rasakan ada peranti dalam kelas yang sama ataupun peranti candy bar yang ada pengalaman audio yang macam ini. Dan the closest example saya boleh katakan dari segi speaker ialah tablet. Jadi akhirnya sistem tablet yang lebih besar boleh dimasukkan pada peranti yang saiznya lebih compact dan langsung tak mengecewakan. Okey, tadi semua yang bagus, tapi ada a few benda yang anda perlu tahu, iaitu kekurangan. Pertama sekali ialah tak ada IP rating langsung, tak kalis air. Kedua ialah tak ada wireless charging. Orang mungkin anggap ianya nitpicky, tapi saya dah tak boleh live without peranti dengan wireless charging. Dan membawa kepada benda ketiga yang saya nak komplain, di mana bila anda bayar RM7,999, anda expect untuk dapat semua benda, everything kan. Jadi bila tak ada wireless charging tu, rasa kekurangan. Kemudian bila anda realise juga bahawa Samsung Galaxy Z Fold 5 dengan spesifikasi yang sama, 12512GB, harga dia RM7299. Ada waterproof dan juga ada wireless charging. Jadi ini mungkin orang kata hurdle bagi kebanyakan orang nak beli Oppo Find N3 ini. Tetapi saya boleh katakan sekali lagi, jika anda mencari peranti dengan saiz yang paling orang kata ergonomik dalam tangan, paling senang nak guna, skrin yang paling tak ketara lipatannya bila anda gunakan, kamera yang juga best in class, berisian yang juga best in class dengan sokongan 4+5 tahun, dan ini mungkin yang paling cantik lah so far. Jadi jika anda memang mencari best foldable tahun 2023, there's only one candidate, Oppo Find N3. Saya sarankan pada anda, walaupun harganya sedikit mahal, tapi yang kata to be the best, kena pay the best lah dari segi kewangan. Jadi ini saja ulasan saya untuk kali ini. Saya Fisarudin. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.